Okey, kita masuk 10.2 radikal bebas. Cikgu harap kamu dah baca sikit tentang radikal bebas, bahan antioksidan dan tengok video yang cikgu bagi. Okey, so apa benda radikal bebas ni? Okey, radikal bebas ialah atom atau molekul, okey, yang kekurangan satu elektron yang menjadikan atom itu tak stabil, okey. Jadi kalau atom ataupun molekul itu stabil, dia mempunyai bilangan elektron yang cukup. Tapi kalau dia kurang satu elektron, maka dia jadi tak stabil. So bila tak stabil, dia akan cenderung untuk serang atom atau molekul lain. Nak bagi atom atau molekul lain pun tak stabil macam dia juga. Itu maksud radikal bebas. Tak baguslah radikal bebas ni kan. Okey. So apa kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia? Okey. Sebelum tu kita tengok apakah maksud pengoksidaan. Okay, pengoksidaan ni adalah satu tindak balas kimia jika bahan tindak balas itu kehilangan elektron. So nak dapatkan bahan radikal tu, proses yang berlaku adalah proses pengoksidaan. Okay. Jadi proses pengoksidaan boleh berlaku dalam badan. Dalam badan kita boleh berlaku proses pengoksidaan. Sebelum ni kita tengok proses pengoksidaan berlaku dekat luar je. Contoh macam biasa kita bila kita beli buah apple, kita belah buah apple, kita biar dalam sejam lebih, dia akan jadi warna keperangan. Maksudnya buah apple tu telah mengalami proses pengoksidaan. Okey, maksudnya yang tu dia berlaku di luar. Tapi dekat sini dalam badan kita pun boleh berlaku proses pengoksidaan yang boleh menghasilkan radikal bebas. Okey. So, kalau radikal bebas tu wujud dalam badan, ia akan menghasilkan tindak balas berantai. Sebab tadi kan kita sebut, bila radikal tu, dia akan cari jalan untuk menyerang atom-atom lain yang stabil. Jadi, ini yang akan mewujudkan tindak balas berantai. Cuba bayangkan, satu radikal bebas dia hentam ataupun serang atom yang yang komplit. Lepas tu atom tu dah jadi radikal bebas yang baru. So radikal bebas yang baru tu akan hentam balik ataupun serang balik atom yang komplit. Jadi maksudnya dia sentiasa berlaku proses tu, pengoksidaan tu sentiasa berlaku. Itu yang kita kata sebagai tindak balas berantai. Jadi tak berhenti ya. Tindak balas berantai ni dia non-stop. So faktor dalaman yang menyebabkan radikal bebas ialah metabolisme dan keradangan. Okey. Bila berlaku keradangan ataupun metabolisme akan menyebabkan proses radikal bebas ni terhasil. Okey, itu faktor dalaman. Kalau faktor luaran yang menyebabkan radikal bebas adalah asap rokok, sebab kita tahu dalam asap rokok ni dia ada banyak bahan-bahan kimia yang berbahaya. Kemudian radiasi ataupun sinaran, bahan radioaktif, cahaya matahari, pencemaran udara. Semuanya adalah penyebab-penyebab terhasilnya radikal bebas. Okey. So apa kesan radikal bebas terhadap kesihatan manusia? Okey. Jadi radikal bebas ni memang tak baguslah sebab dia akan menyebabkan pelbagai penyakit. Contoh penyakit kardiovaskular dan ketidaksuburan. Lepas tu boleh merosakkan buah pinggang, hati dan peparu dan juga menyebabkan penuaan awal. Okey, seperti wajah berkedut dan rambut beruban. Okey. Kamu biasa dengar perkataan radikal bebas, perkataan penuaan awal di dalam iklan-iklan kan? Banyak disebut benda-benda macam ni, okay? Okey, tadi kan cikgu bagi tahu ada dua faktor yang menyebabkan radikal bebas ni terhasil dalam badan kita. So, yang pertama adalah metabolisme. Okey, metabolisme contohnya ini adalah satu organel. Okey, organel dalam badan kita yang dinamakan mitokondria. Okey, mitokondria ni adalah satu organel untuk proses respirasi sel. Okey, bila berlaku proses begini, radikal bebas ni akan menyebabkan kerosakan DNA. Okey, ingat yang inilah metabolisme ni. Dan kemudian keradangan yang berlaku pada sel darah putih yang akan membebaskan radikal bebas. So radikal bebas ni akan merosakkan juga DNA. Di dua faktor ringan, metabolisme dan juga keradangan. Yang ni semua dalam badan. Okey, faktor dalaman. Okey, faktor luaran. Faktor luaran macam-macam kan yang cikgu senaraikan tadi. Okey, contoh sinaran. Okey, radiasi yang sinaran mengion daripada sinaran X-ray, sinaran ultra ungu,
pencemaran udara, sisa toksik dan juga asap rokok. Semua ni akan menyebabkan kerosakan DNA di dalam sel. Ya. Okey. 10.3 kita nak tengok pula apa dia bahan antioksidan. Yang ni yang baik ni. Tadi bahan radikal bebas, yang tu tak baik. Sekarang ni kita nak kontrol dengan adanya bahan antioksidan. Okey, apa benda bahan antioksidan? Okey, bahan antioksidan ialah sebatian kimia yang diperlukan oleh badan untuk melambatkan ataupun menghentikan proses pengoksidaan. Dia perkataan oksida juga. Sebab kita tahu tadi proses pengoksidaan akan menghasilkan radikal bebas. Jadi kita nak stop proses pengoksidaan ni. So apa benda yang boleh menstopkan ataupun menghentikan proses pengoksidaan? Bahan tu kita panggil sebagai bahan antioksidan. Dia tak suka lah, anti ni tak suka pengoksidaan, kita panggil bahan antioksidan. Okey, apa benda bahan antioksidan tu? Okey, bahan ini contoh dia yang terdapat dalam buah-buahan. So kita tengok jenis-jenis dia. So bahan ni apa yang dia buat? Bahan ini melindungi sel badan daripada kerosakan akibat radikal bebas. Dia tolong kontrol, dia tolong lindung. Okey. Dianggap sebagai barisan pertahanan terhadap risiko mendapat sesetengah penyakit. Sebab tu kita galakkan makan bahan-bahan yang mengandungi bahan antioksidan. Okey, badan kita berupaya menghasilkan bahan antioksidan. Sebenarnya Allah dah bagi dah dalam badan kita ni bahan antioksidan. Tapi bila umur kita meningkat, bahan antioksidan ni semakin kurang. Apa benda yang Allah pinjamkan dekat kita tu lama-lama akan habis. So semakin berumur, bahan antioksidan semakin kurang. Jadi kita kena ambil daripada luar. Keupayaan ini akan berkurang. Jadi kita perlu mendapatkan bahan antioksidan melalui makanan. Okey, apakah jenis makanan yang ada antioksidan yang bagus ni? Okey. Yang pertama, nama dia beta karotina. Karotin daripada karotin. Karotin ni kalau kita sembang-sembang ni sebenarnya dia color dia warna merah-merah, kuning, okey, warna merah. Makanan yang color dia ada color merah-merah sikit. Okay? Beta karotin. Okay, ditemui dalam kebanyakan makanan warna merah, kuning ataupun oranye ataupun jingga. Contoh lobak merah. So lobak merah ni banyaklah beta karotin. So beta karotin ni adalah bahan antioksidan. Dalam mangga, mangga, nenas, semua tu. Okay, nenas lain pula dia ada vitamin C. Ubi keledek, kan sekarang ni ada ubi keledek warna jingga kan. Dulu kuning je, tapi sekarang ni ada warna oranye sikit. Okey. Okey, ingat beta karotin. Karotina. Yang kedua, lutein. Okey, cikgu nak pakai laser pak. Okey, yang kedua adalah lutein. L-U-T-E-I-N. Lutein ni sering dikaitkan dengan mata yang sihat. Kat mana kita jumpa lutein ni? Dia banyak dalam sayur-sayuran hijau. So kamu boleh bezakan ikut color lah. Kalau beta karotin ni dia warna merah jingga macam tu. Kalau lutein warna hijau. Apa dia tumbuhan ataupun makanan yang warna hijau? Biasanya sayuran lah. Kubis, okey, brokoli. Kubis warna hijau ke? Bunga kubis putih kan? Ni bayam. Macam sawi, sawi. Kubis ni juga tak pasti, kubis. Okey, Lycopena ialah bahan antioksidan yang ditemui dalam buah-buah seperti betik, jambu batu, tembikai, tomato, apricot, limau gedang. Limau gedang ni isi dia merah ni, si oranye ni. Okey, dan oranye. Lycopena. Beta karotin, lutein, lycopena, ada satu lagi, vitamin C. Vitamin C ni bahan antioksidan. Okay, vitamin C ialah vitamin larut air dan juga nama lain dia adalah asid ascorbic. Bahan antioksidan terdapat dalam buah-buahan sitrus, bayam, brokoli, kiwi, strawberry. So bayam tadi kalau hijau kan? Dia juga ada vitamin C dan juga ada apa tadi? Lutein. Lutein tadi. So, dua-dua dia ada. And then, vitamin E. Okay, vitamin E juga dikenali sebagai alpha tocopherol.
So, yang terdapat dalam pelbagai jenis minyak termasuk minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit banyak vitamin E. Minyak jerma gandum, minyak jagung, minyak kacang soya. Kebanyakan yang jenis ada lemak-lemak tu adalah vitamin E. Okey, cikgu ulang balik apakah jenis-jenis antioksidan? Beta carotina, lutein, lycopena, kemudian vitamin C dan vitamin E. So ada 5 lah jenis antioksidan. Okey, faktor yang mempengaruhi pengoksidaan makanan. Okey, makanan-makanan yang kita dedahkan di luar boleh menyebabkan proses pengoksidaan. Contoh, tengok gambar ni apple. Kalau kita potong, letak dekat luar, tanpa kita letak dalam larutan apa-apa pun, letak je di atas meja tu, biarlah sejam dua, color sudah berubah jadi perang. Sama macam pisang kan, warna dia cepat jadi perang. Itu bermaksud buah itu telah mengalami proses pengoksidaan. Okey, jadi bila terdedah di udara akan berlaku proses pengoksidaan. Okey. Sekejap ya hari ni topik dia 10.3 dengan 10.2. Okey. Okey. Uji minda. Antara berikut yang manakah bukan contoh radikal bebas? Bukan contoh radikal bebas. Bukan. Radiasi elektromagnet radikal bebas ke tak? Ya kan? Ya. Asap rokok? Ya. Pesticide? Ya. Asid askorbik ni apa? Vitamin C. Yes. So asid askorbik adalah bahan antioksidan. So jawapan dia adalah tak boleh jawapan ke? A. Alright, senang je kan? Sebab tu kena tahu hari ni kita belajar bahan radikal bebas dengan antioksidan. Okey, antara berikut yang manakah bukan fungsi bahan antioksidan? Bukan fungsi. Meneutralkan radikal bebas, betul kan? Dia bagus ni, bahan antioksidan ni, dia tolong neutralkan balik radikal bebas. Mencegah kerosakan terhadap sel normal, betul kan? Okey. Melengkapkan kekurangan elektron. Sebab tadi radikal bebas tadi dia kehilangan elektron. So bahan antioksidan ni dia tolong bagi komplit balik. Okey, C betul. So D kan. Mempercepatkan tindak balas berantai. Yang ni tak bagus lah ni. Antioksidan ni baik. So jawapan dia adalah D. Okey. Dapat Okey, soalan seterusnya. Antara berikut yang manakah bukan merupakan bahan antioksidan? Bukan. Kobat 60. Kobat 60 ni adalah isotop kan? Okey, C lah jawapan dia. Lutein betul, beta carotin betul, vitamin C betul. Senang je. Sekejap ya hari ni. Okey, so disebabkan sekejap ya, kamu ada kerja lebih sikit lah. Okey. Praktis sumatif muka surat 220 hingga 221. Yang ni buat dalam buku yang semalam tu. Ada 2 orang saja yang hantar homework kat cikgu. Taufik dengan Syafiqah. Yang lain tak ada. Mana P. Cikgu kena catat PBD kamu ni. Okey, hujung minggu waktu cuti kamu buat laporan eksperimen. Eksperimen mana cikgu? Tengok video yang cikgu bagi ni. Video cikgu ni. Dia cikgu Intan ni, dia buat eksperimen. Kamu nak buat di rumah sendiri pun boleh. Tak ada masalah. Sebab dia guna bahan yang biasa je. Beli sebiji apple. Harga RM1 tu. RM1 ke RM1.50 je. Lepas tu bubuh. Potong 5 keping. Bubuh dalam larutan garam 1. Larutan gula 1. Larutan limau 1. Okey, larutan limau kasturi kamu boleh perah. Ataupun beli hak siap dah tu. Satu lagi natrium karbonat. Yang ni yang orang buat kek tu. Tengok biar berapa lama. Tengok yang manakah yang dalam 1 jam. Tengok yang mana tiada perubahan. Yang tak bertukar menjadi warna perang. Okey. So buku amali muka surat 152.
Baru masuk. Cikgu nak habis dah ni. Buku Amalu pula. Buku Amali muka surat 152 hingga 157. Buat dulu malam ni macam biasa. Tolong peringat. Kadang cikgu siapkan PowerPoint semua untuk esok yang tu cikgu terlupa. Kamu bagi tahu cikgu. Buat dulu. Kemudian cikgu bagi jawapan, kamu check. Ada siapa yang dah tengok dah video? Ya. Ya, ni Syafika. Benda cikgu yang latihan praktis formatif 10.1 kena hantar cikgu ke? 10.1 yang semalam Formatif. Hantar cikgu. Tak kena hantar. Hantar cikgu semak. Yang buku amali tak payah hantar. Sebab susah sikit cikgu nak semak. Sebab dia kecil-kecil kan. Susah sikit nak semak. Jadi kamu buat. Yang ni tanggungjawab sendiri. Buat. Tak apa, tak dapat jawapan malam ni, cikgu akan bagi jawapan. Kamu semak kat mana yang silap. Ni pembelajaran kendiri lah. Kemudian dalam buku amali tu ada eksperimen juga yang pasal apple tu kan. Yang tu tak apa, kamu tak buat pun tak apa, sebab nanti kamu kena buat laporan ni. Tapi siapa nak buat, sebab dia kadang ada yang dia tak suka tengok buku dia kosong kan, dia nak buat juga tak ada masalah, buat je.